Okay, Fahri. Assalamualaikum. What's up? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wey, Daddy Hoods. Widi. Kena nama. So aku di first time ni datang. First time First time. Kau sepatutnya bukan first time. Sepatutnya kau akan bertime-time lah. Bertime-time. Bertime-time. Kita akan banyak bincangkan, kupaskan topik lah. Kupas topik. Sebab kau selalu ada dalam scene. Betul. Masa orang stream kau akan ada stream. Betul. Masa orang buat YouTube kau akan ada buat YouTube. Orang buat business kau akan buat business. Orang buat clothing line kau buat clothing line. So buat TikTok pun TikTok juga. TikTok. Maknanya kau orang yang tidak tertinggal dalam trend. Betul. Tapi ramai orang kenal kau as seorang streamer lah kan. Streamer yang penuh reaksi. Betul. Aku sendiri pun kadang terhibur dengan dengan montaj-montaj yang kau ada tu dekat TikTok ni. Kau seorang yang hiburannya berbeza. Berbeza sikit. Berbeza sikit berbanding streamer-streamer yang ada yang boring kan. Yang macam gitu je. Tapi kau lain sikit. Kau marah pun ada. Faham. Benda tu aku pernah melalui fasa tu. Tapi yelah kan, kita akan ada supporters and haters. So Ombong Haha, mungkin boleh kenalkan sikit diri. Siapakah Ombong Haha sebenarnya? Okay, Ombong Haha seorang streamer yang dulunya seorang biasa-biasa saja. Tapi sekarang dia macam mana? Kan di bidang streaming ni sama juga macam bidang kompetitif Badi. Kita kena bersaing secara macam mana? Mau selalu bersaing lah. Selalu bersaing lah. Kena update, up to date. Kita bersaing juga secara sihat lah kiranya. So kalau kita macam stream biasa-biasa, kompong-kompong kita kalah sudah. Sebab kita kalau kita macam contohnya, kalau kau tengok kita kena berbeza dengan orang lain. Sebab kenapa perlu ada benda yang untuk orang tengok kau di streammu tu. Kalau kau biasa-biasa saja, wow factor. Wow factor. Kenapa orang perlu tengok Solos? Kenapa orang perlu tengok XK Penjahat? Kenapa orang perlu tengok Daddy Hood? Kenapa orang perlu tengok siapa-siapa kan? Kalau aku dulu apa wow factor dia? Dulu kau, aku tak nampak apa wow factor aku tahu diri aku je. Dulu kau streamer seorang king of living lah orang bilang. Lagi satu kau tahu buat konten tu macam mana? Kasih hidup konten tu. Itulah yang ada dekat. Tapi ramai benci. Sama juga aku. Sama juga aku. Aku kalau aku stream kan kadang selalu main sama-sama Solos kan dekat Discord kan ni. Aku selalu stream sama Solos. Kenapa bah si Ombong ni? Kenapa bah budak tu bising-bising tu macam tak jelas. So humoris orang ni tak sama semua. Ada orang yang suka yang bising-bising, ada yang suka tak biasa-biasa saja. Ada yang hidup dia, ada yang suka konten-konten bercinta ni macam, ada yang suka OKU macam Aul, ada suka macam Nuk Icha. Nuk dengan Icha pun ada. Terima kasih Awi. Thank you Awi. Awi bukannya biasa-biasa seorang trader yang sedang dikecam. Betul. Si Awi pula konten-konten pondan. So dia humoris orang tu beda-beda. Betul. So zaman Awi tu ramai juga minat, ramai juga tak suka kan. Betul. Ada juga yang cakap aku asal kena ambil Awi siapa Awi ni, apa kelebihan dia, ambil lah ni, ambil lah tu kan. Dia orang nak ajar pula. So Ombong Haha atau nama betulnya Fahri lah kan. Kena dia. Bagus lah. Aku rasa walaupun orang kata tak banyak, tapi aku rasa aku bangga lah bila kau ni menjadi seorang manusia yang lahirnya dari rumah Bungor, Kasia. Kau pernah duduk di Kasia juga, kau pernah duduk di Bungor juga. Kau sebenarnya orang tak tahu kau pernah duduk di first main line up Asia Sayan ke Bosku? Asia Sayan. Bosku. So macam mana masa duduk di kompetitif? Kau ada beberapa kali di kompetitif lah. Orang sering melabel kau kroni. Masuk pasal kabel. Betul. Itu salah satu lah orang yang nak nampak pasal aku. Tapi tak juga dia. Sebab dari first aku masuk, lihat kat Sayan Ribbon kita masuk dulu. Yang kita Betul. Kita dari tim-tim yang terbuang, dari Asia Sayan yang terbuang, kita buat Sayan Ribbon tu. Bukan Sayan Ribbon, Sayan Royal. Sayan Ribbon kau dengan Silo. Silo Rojen kau. Silo. Mana saja? Aku tak tahu. Lepas tu kita buat Sayan Royal. Sayan Royal pun pecah dua. Pecah dua. Dan Fredo dengan Solo saja aku, bang, kau mau masuk line up Bosku kah yang utama? Dia try out jadi. Training jadi, tapi bila start mau makin dekat dengan tournament tu kan, goyang Badi.
Goyang ke pressure? Pressure main dengan tim nombor 1 Malaysia tu. Dah, tak boleh Aku orangnya tak boleh terima pressure tau. Tapi bila makin lama makin kau seorang yang tak boleh tak boleh di-push lah. Tak boleh di-press lah. Tak boleh di-press. Aku press orang boleh, tapi orang tak boleh press aku. Ui, gila nyelubur. Aku lain sikit. So bila kau dapat tawaran tu, mula-mula kau terima lah. Mula-mula sepanjang tengah try and error tu kan, tengah R&D, tengah main kasih synchronize tu. Okay main santai. Kau roll apa time tu? Kan dulu ada main 2 tank kan. Aku main tank tengah tu. Aku dengan Solos. Aku pair dengan Solos. Kau pair Solos. Okay. Fredo dengan Grip. Logan tak silap aku. Dan XP Penjat sama Ciwing dengan Nano tu tukar-tukar lah dorang. Aku try up. Semua tim dulu tim ASG lah paling kuat. SG Singapore paling takut kan. Kami bantai Tyrant semualah. Bantai di rank, di scrim. Tapi ujung-ujungnya bila mau main tournament tu kan berat. Lepas tu satu kali je time mau tournament tu main tak jadi lepas tu cancel lah main. Dan ujung-ujungnya tak jadi masuk. Tak masuk line up bosku. Dan masuk Exist bosku lah. Exist bosku. Time tu ada Lasik. Siapa lagi? Evil X, Rin, Itu pun sama dia. Aku try, banyak kan yang try. Aku try maknanya laluan kau memang try lah. Kau tetap melalui proses try out tu lah. Dorang pun mesti dorang mau rasa. Dorang pun mau tim dorang menang kan. Betul. Dorang mau tim dorang menang. So dorang try. Aku paling kompak situ. Dan tiba-tiba hujung-hujung tu meta tu bertukar. Dari 2 tank pergi meta support flame shot situ. Situ aku tak boleh adapt lah. Lambat aku adapt. Lambat betul aku main offlane. Sebab aku dari tank pergi offlane. Tak boleh main situ. Tak ada basic. Dengan ada masalah tim semua. Dan Exist nombor 8 situ MPL. So aku cakap kau tak main pun kau kena hujat kan? Kena hujat. Tapi aku main sampai nombor 8 tu kan. Satu tim tu terpaksa balik. Sebab teruk lah. Ada nak boleh cakap sebab dia bergaduh dengan coach teruk betul sampai mau bertumbuk sudah. Textam time tu. Textam kan coach kan. Coach Evos tau Coach Evos. Ramai orang tak tahu Coach Evos sebenarnya Textam tu pernah menjadi jurulatih kepada Exist Esports. Lepas tu mau bergaduh suruh orang mau tumbuk sudah. Sudah baru bubar kan situ. Yang tu satu balik kampung lah. Tapi tak boleh cakap lah personal kan. Salah satu tim tu hampir mau bertumbuk sudah. So cakap balik dia nak balik kampung, dia datang sudah. So aku nak main situ. Dan sampai nombor 8 je situ. Dah hilang slot. Situ aku cakap dah lah tak boleh main kompetitif ni. Malas aku main kompetitif ni aku cakap. Dan hujung-hujungnya aku fokus dekat career streaming. Dan situ orang kenal aku sebab aku masuk MPL kan. Situ aku guna batu loncatan lah untuk lebih. So tak adalah teruk sangat kompetitif ni dalam hidup kau kan. Still bantu kau jugalah menjadi seorang streamer. So kau panjang streaming ni kan, bila kau venture into stream, aku rasa kau dalam 2018 antara yang terawal lah, second batch lah. Orang cakap second batch. Batch keempat lah gitu. Keempat, kelima 2018 lah. Untuk Facebook So 2018 sebenarnya apa yang kau rasa kau tak pernah buat ketika kau menjadi seorang streamer? Apa yang kau rasa macam kekesalan kau lah? Sebab streaming ni dia akan masuk ke sisi gelap lagi. Tapi kekesalan kau dulu. Apa sebenarnya kekesalan terbesar kau bila kau tak melakukan ketika kau berada di puncak era seorang streamer, Mipo, Ombong Haha dan sebagainya? Aku di puncak streamer aku menyesal. Mungkin aku nak simpan duitku. Saving lah. Saving gua. Maknanya kau memang culture shock. Duit dapat banyak sekali jalan. Kau guna lah. Guna. Tapi aku tak rasa kau tak simpan. Adalah simpan. Tapi kalau aku tahu dalam masa 4 tahun je ni ada MG ni, mungkin aku mungkin aku simpan 4 tahun tu, 4 tahun baru aku belanja. Maknanya simpanan kau 4 tahun untuk kau hidup lagi 4 tahun. Macam tu. Mungkin lah. Tapi aku rasa tak adalah teruk sangat pun. Kau ada beberapa aset juga. Betul. Kau ada beberapa bisnes juga. So aku rasa benda tu kalau kau simpan pun, betul, tak diguna pakai pun rugi juga kan ketika era nama kau tengah ada ni. Betul. So maknanya kekesalan kau paling utama ialah menyimpan lah. Menyimpan tak juga aku rasa. Sebab
Macam mana? Kau still enjoy the process aku rasa. Enjoy the process. Tiada lah kesesaran aku rasa. Semua enjoy. Aku enjoy the life lah aku rasa. Kau enjoy lah? Enjoy. 4 tahun ni 18, 19 PKP. Lagi satu banyak pressure yang datang. Tapi dia mood kita lagi kuat bah. Ya. Betul. Macam aku start stream, aku kena compete dengan 7 bosku, orang top streamer lah. Oh iya ke? Dia bosku dengan budak-budak PUBG, Suncon time tu era orang kan, era prime PUBG. Macam mana aku mau compete dorang ni? Aku cakap, berfikir. Aku cakap, okay. Kau kena check kelainan lah. Aku cari kelainan first, aku cakap, aku mau, kalau aku fikir lah, kalau Fredo Alucard, Solo Hellcat, apa aku Hayabusa. Maknanya kau menajamkan habis Hayabusa kau. Hayabusa aku buat sembarang kat situ. Tapi tadi tu aku pernah jadi top global 2. Pernah top global 1 tapi tak lama terus turun top global 2 lah. Oh, Hayabusa. Maknanya kau tak ada, maknanya apa yang kau ada sekarang ni, achievement kau ketika umur kau 20-an, aku rasa kau antara orang yang beruntung. Betul. Allah bagi rezeki yang melimpah ruah lah aku rasa. Dia sebenarnya benda pertama sekali yang aku nampak bila kau berkorban dari sudut kau punya pengajian lah. Ya, betul itu. Kan kau terpaksa korbankan. Dia bukannya dalam podcast ni kita nak suruh orang berhenti belajar tak. Tapi kau korbankan benda tu untuk kau punya main objektif kau ialah kau nak bantu keluarga. Salah satu kita mau kerja yang kita minat. Aku minat main game dari kecil, main CC semua. So game is salah satu benda yang bila tahu streaming boleh dapatkan income. So better kita kerja situ daripada kerja yang kita nak minat. Betul. So aku pilih berhenti dekat dulu aku study dekat Politeknik Sultan Idris Shah. Aku ambil Civil Engineering. Kejuruan awam. Berhenti dan aku sambung jadi streamer lah. Tapi berapa persen je? Aku rasa kalau dalam 100 orang, aku rasa mungkin 2 orang 3 orang je yang akan sukses. Betul. Kan? Dan benda tu ialah satu, kalau kau tak ada, macam aku cakap kalau kau tak ada kelainan, kau tak ada planning sepanjang kau ni dalam prime kau, rugi lah sebenarnya. Betul. So tapi pada kau 2018 sampai ke hari ni kau tak pernah rasa ada satu kerugian ke apa ke? So aku banyak benda yang aku belajar sepanjang, dan salah satunya streaming ni membuatkan aku satu benda yang aku lebih matang lah. Orang cakap, oh iya ke? Aku jumpa orang-orang baru, aku jumpa orang yang circle baru orang cakap. Dari circle yang artis. Tak juga. Tak juga. Artis-artis ada artis-artis. Artis-artis pun kenal kita. Oh. Dia ada prime kita lah. Aku rasa 2021 kita punya prime. Betul. Suka atau tak, diorang kena memperakui lah. Diorang kena akur lah yang streaming memang diorang artis pun time tu mau jadi streamer. Tapi betul. Streaming ni sebenarnya nak mudah juga tak. Dia tak semudah yang disangka. Dia tak semestinya kau artis kau boleh jadi streamer. Tak semestinya kau streamer kau boleh jadi artis. Itu kau kena faham. Satu benda yang kita kena faham. Betul. Benda ni tak semudah yang disangka lah kan. Macam apa, semua ni memang dah tertulis. Rezeki satu. Kalau kita bergantung harap pun tak boleh juga kalau kita tak ada usaha. Sebab kita kena ada doa, usaha dan juga tawakal. Betul. Itu asas lah dalam kehidupan. Kau kena ada doa, usaha dan tawakal. Jadi sepanjang kau streaming ni, apa yang kau rasa macam sebenarnya ada loophole dalam streaming industry? Sebenarnya apa? Sebenarnya streaming ni salah satunya kau kena sentiasa relevan Kau kena sentiasa relevan dan sentiasa catch up. Dia macam sama je macam ML, dia ikut meta. Oh, catch up trend lah. Catch up the trend. Kalau aku stream balik kau rasa masih relevan? Masih. Oh ya? Kau masih relevan. Aku rasa aku tak boleh lah. Dari segi stamina aku pun dah penat. Senang penat kan. Lagi satu, dia perlu stamina. Dia perlu hype dulu. Kalau kau boleh hype 1 jam je lah, kau power lah. Oh, betul. Aku rasa prime aku zaman Jorimau lah. Jorimau. Kau pandai ubat konten tu. So kau the real still consider streamer. You are the real streamer, Raj Bundle. Tapi apa sisi gelap kau rasa dalam streaming ni? Sisi gelapnya, kau rasa sisi gelapnya apa? Kalau aku angkat kau lah. Angkat apa? Angkat kau. Aku aku kan. Okay bong aku cakap kau kau suka ke kau tak suka ke, kau kena mengaku yang aku ada di kala kau daripada start sampai hari ni. Aku rasa nampak macam mana perubahan seorang Muaha. Daripada baring atas jalan, sekarang kau boleh solat di mana-mana. Betul. So
Itu gendong, skill gendong lah. Skill gendong. Oh, yeah. Jadi aku menggendong kau beberapa kali. Salah satunya time ambil dapat kontrak. Itu so dia gini, time mau dapat kontrak tuh sebenarnya tidak mudah, tidak senang juga. Dia perlukan itu the real cable. Itu real cable The real cable dia aku rasa. Oh. Time starting lah, tapi bila 2-3 bulan 4 bulan batch ke-4 ke-5 tuh dorong tapis betul-betul sudah. Betul. Tapi tak adalah kabel. Dia gini bong, dia sini. Dia bukan kabel. Dia sini. Bila orang tanya kan, bila beberapa orang tanya aku lah. Daddy, siapa yang you rasa elok dalam kita punya industri ni? Dan aku nampak orang yang selalu bekerja lah. Takkanlah aku Tapi proven kan sampai sekarang. Proven lah. Aku selalu stream. Aku kasih sampai sekarang. Betul lah ni. Kau pilihanmu betul bah. Jadi aku bukan memilih orang yang salah. Kalau aku pakai kabel, baik aku ambil Noh ke Sotong ke jadi streamer. Betul. Kan aku ambil Xion ke jadi streamer. Jadi benda tu dia bukan kabel. Dia yang kau nampak lah. Ya, orang yang ada identiti dalam streaming dan orang tu memang proven untuk menjadi seorang streamer. Betul juga. Bukan kabel lah. Sebab kalau kabel, bos kau ambil keluargamu semua. Bagus aku jadi anak aku tu streamer kan. Jadi macam Super Zaki. Boleh. Tapi itu bukannya kabel. Ini lebih kepada aku nampak orang-orang yang bekerja. Tapi kalau orang yang aku tak nampak tu mungkin aku tak perasan kan. Jadi adalah beberapa orang akan cakap, oh Daddy ni kroni lah, inilah itu. Jujur, sebenarnya Ombong ni kan, aku kalau kau tanya aku lah, aku tak berapa kenal pun kau. Masa aku kenal pun dekat Times Square. Jakarta kau tak ikut kan, MSC season 1 aku tak ikut. So ada beberapa tempat yang kau tak pergi dan aku kurang mengenali. Sampailah diorang cakap, kita nak bawa masuk Ombong dalam line up. Itu je baru aku start study lah siapa kau. So macam kau sendiri, apa kenangan pahit lah kau menjadi seorang streamer ni kan? Macam kau rasa macam benda ni tak patut siap. Pahit lah. Ada time tu aku mau berhenti jadi streamer. Mungkin ada yang tahu, ada yang tak tahu lah ni. Aku pernah mau berhenti jadi streamer. Aku cakap time tu YouTube tengah naik. Dan tapi time tu aku punya Facebook tengah jatuh dia. Oh, bila? Ada. Yang kau nangis ke? Tak ada. Bila masa aku nangis aku tak pernah menangis lah. Aku tak pernah menangis guys. Dia ada prime time tu prime PUBG aku rasa. PUBG semua tu. Masa tu kau down teruk Time tu time prime PUBG. Kenapa budak-budak baru semua power sial. Kenapa macam Suncon kan baru masuk streaming. Boom. 2,000, 3,000 Agus Rian sampai 5,000. Agus Rian, Noki, gilanya. Voki lagi 20,000. Aku situ 100 view jo. Macam mana ni? Macam mana mau sustain ni? Tapi situ aku ada YouTube juga. Cakap, patutkah aku berhenti streaming, just fokus YouTube ku atau macam mana? Atau macam gitu atau macam gini kah? Macam mana? Tapi aku tanya pendapatmu, pendapat Solos, pendapat penjahat semua. Tanya pendapat orang Bungor. Dia cakap, kenapa mau berhenti gitu. Tapi ujung-ujungnya tak jadi Tak jadi. Tapi itulah musim paling aku down lah aku rasa. Sebab masa prime PUBG yang kau rasa macam Prime PUBG, kau ingat tak Prime PUBG tahu. Even aku yang tak pernah ke PUBG pun aku masuk PUBG juga. Situ lagi satu kalau aku mau stream Mobile Legends itu kan. Mobile Legends itu solo terlampau OP. Kalau aku stream je terus boom. PUBG pula Fredo. Fredo tinggal 50, 20 bah stream. Paling rendah berapa kau pernah stream? Satu pun pernah? Time awal-awal lah. Tak lah. Maksudnya masa kau dah ada nama, berapa paling rendah yang kau pernah hit? Paling rendah tak pastilah dia. Aku jarang tengok. Lepas aku start streaming betul-betul aku jarang tengok view. Tapi bila paling rendah yang aku pernah time omelette lah. Oh, time omelette lah. Time omelette yang time tiada facecam lagi, just pakai handphone je streaming. Paling rendah 5 gitu. 5 Tapi kau sampai ke hari ni kau boleh bertahan sebab kau tak nampak maksud aku kau tak pandang yang numbers ialah segala-galanya. Numbers bukan segala-galanya. Dan ramai orang cakap lagi satu MG tu segala-galanya bagi aku. Tapi sekarang aku fikir ada banyak lagi cara untuk revenue daripada stream bah sebenarnya. Sponsorship, buat donation. Betul, donation ada. Kalau kau fikir sekadar MG sebagai revenue dekat streaming itu, so kamu salah. Salah. Ada banyak platform lagi yang lain. So maknanya
bila dikabarkan MG tiada lagi, kau berlapang dada lah. Bagi tahu dorang MG tu apa? MG tu apa lagi? Money guarantee. Money guarantee tu daripada mana? Daripada Facebook lah. Boleh je bagi tahu je. Ni kita kat YouTube, come on lah. Kita dah tak ada kontrak, come on. So kita tiada MG, kami semua streamer di Malaysia sudah ada kontrak, cuma ada tertentu lah, mungkin 1, 2, 3 orang gitu je. So semua kena buang dan dia bukan kena buang pada aku kan, Bong kan. Okay, kan kita daripada 2017 lah. Aku 2017 sampai 2023. Berapa tahun kita dapat MG tu? Betul. Dengan kerja yang sangat mudah. Mudah sangat-sangat. Kan? Kau duduk 3-4 jam. Kadang-kadang kau makan 2 jam. Betul. Benda tu still run, still jalan. So pada aku 5 tahun atau 4 tahun kita dah ada masa yang banyak solid kan. Allah tu bagi kita rezeki yang melimpah ruah, yang aku rasa tak semua orang ada lah peluang yang macam ni. So bila kau dikabarkan MG tu dah tak ada lagi, kau rasa berlapang dada ataupun kau rasa macam damn boy. Kan ada masa setahun ke berapa bulan lah. Dia bagi tahu lah sebelum dia cakap kita ada meeting terbesar bah di bulan 10. Bulan 10. Dia cakap bulan 12 ni kita ada meeting terbesar. So situ aku sudah prepare macam ni confirm. Tapi ada kan sebelumnya tu dia cakap tahun depan mungkin ada aku punya talent handler. Dia cakap kemungkinan besar ada balik lah. Bukan ada balik. Apa? Dia cakap MG sebelum bulan 12 tu sebelum MG tu berhenti, dia mau kasih stop semua. Dia cakap kemungkinan besar tahun ni kita akan berhenti. Buat tu ada lagi meeting bulan 10 tu dia cakap macam confirm betul sudah ni. So aku memang prepare dari awal lagi yang aku buat bisnes lah. Memang invest awal-awal duitku semua supaya prepare untuk ni lah. Worst case scenario lah. Worst case. Kalau sambung okay, tapi kalau tak sambung ya santai je lah gitu. Okay. Masih ada planning lain apa yang kita boleh buat. Tapi aku rasa kan Bong, tak adalah banyak nak pun sisi gelap streamer ni aku rasa kat Malaysia ni. Sisi gelapnya satu apa sisi gelapnya? Kau rasa apa? Kalau aku rasa orang terlampau meletakkan satu level yang tinggi dekat streamer ni. Contohnya budak-budak bila dia tengok seseorang ni macam ni, dia terus label Daddy Hood mulut jahat. Ombong mulut jahat. Dia sebenarnya dia tak tahu sebenarnya belakang kita ataupun apa bisnes yang kita buat, apa kebajikan yang kita lakukan. Kita tak boleh tunjuk pun semua kan. Tapi tak boleh juga orang label. Itulah aku rasa antara benda yang disadvantage as a streamer, kita ni terlampau transparent sampai orang akan cakap dia ni kabel. Contoh. Ombong ni, Ombong cakap lucah-lucah, Ombong confirm neraka. Kan? So benda tu lah banyak aku rasa itu antara yang ni lah. Dan even Aul pun orang cakap dia OKU padahal tak OKU pun. Dia biasa je, normal. Dia tapi benda tu kan is a content kan. Orang tak faham, orang terlampau ambil serius. Ya. Kan orang terlampau ambil serius, macam contoh aku marah Aul kat dalam stream kan. Padahal dekat kehidupan biasa je. Okey je. Diorang rasa macam tak boleh, kau kena netizen ni terlampau nak suruh kita mengikut cakap netizen. Betul. Salah satunya lagi satu bagi aku dekat sisi gelap streamer ni, betul lah apa yang kau cakap. Satu lagi dorang terlampau kadang-kadang dorang tak faham yang kita ni ada dua karakter bah. Yang streaming sama konten ni, konten kau boleh buat lagi bah. Streaming ni kan direct. So dorang terlampau cakap dia ni betul-betul beginilah rasa dia. Dia gitu lah aku rasa. Dalam pemikiran orang macam Awi kan. Sampai ke macam contoh Awi dia sampai kehidupan normal ni pun orang jumpa dia, orang nak acah-acah lembut dengan dia. Padahal sebenarnya Awi ni normal dia. Cuma tu karakter dia untuk dia bagi tahu yang dia wujud. Dan dia pun tak pernah sangka dia boleh duduk di kalangan homeboys dan juga bosku dulu kan. Disebabkan karakter dia. Kalau kau orang power lah, kalau betul-betul mau jadi streamer kan, kalau kau orang betul-betul power, try lah kamu stream yang tanpa karakter, yang kamu cakap, hello guys, selamat datang. Macam kau di kedai kedai Indomaret. Hello, selamat datang guys. Ya, halo. Dulu aku stream begitu bah. Dulu kan ajak, selamat datang guys, selamat datang. Apa benda lah aku cakap. Maknanya streaming ni dia penuh dengan
Dia bukanlah dia dalam konteks kita kena still kena jadi karakter yang lain lah kan. Dia macam kita kena berlakon bah. Macam kau pergi tengok wayang kan, kau kena berlakon. Kau seorang pelakon lah. Kau seorang pelakon tapi tanpa diedit, tanpa kau realistik bah. Kau kena spontan. So tak adalah macam sepatutnya diorang tak boleh too judgemental lah. Aku rasa diorang kena mengenali. Sebab yelah, masa kau naik dulu orang menghujat dengan penuh dengan tak payah jerit-jerit kan. Tak payah macam ni, tak payah macam tu. Dia macam dia nak setting kau jadi seorang yang yang baik. Sebab mungkin diorang letak benchmark tu macam diorang cakap seorang streamer ni kena jadi macam seorang solos. Tak boleh. So aku cakap lah, humoris orang ni beda-beda. Ada yang suka macam Solos, ada yang suka macam Aul, ada yang suka macam Nuk sama Icha tu yang konten bucin tu. Ada yang suka macam yang ganas-ganas sikit macam aku. Ada yang suka macam Pia, so si penjahat gitu lah. Gitulah. So kita apa boleh kita buat? Betul? So kalau kita target satu market je, contohnya kita target satu market je lah kan. Semua streamer macam Solos. Semua orang akan tengok Solos je. Narang tengok lain tu. Percaya cakap aku. Jadi memang suka atau tak, kita kena tu. Dah sampai pun. Goal line kita. Goal line the real goal line. Goal line Homeboys. Solozo, Pak Haji. So dalam konteks yang yalah yang kita cuba sampaikan. So, setiap orang ada karakter masing-masing kan. Setiap orang ada kehidupan lah senang cakap kan. Sebab bercerita tentang kehidupan, ramai yang cakap Daddy Hood dah duduk kat tempat lain, Solos dah duduk tempat lain, Ombong dah duduk. Dia sebenarnya inilah kehidupan. Betul. Kan setiap orang dia melalui beberapa fasa. Kalau kau dah kahwin esok lusa, tak mungkin kau duduk dengan aku, betul tak? Betul ke tak betul? Inilah hakikat. Hakikat kehidupan. Tapi orang kat luar sana sentiasa nak macam selama-lamanya kena duduk bersama. Betul. Solos kena dengan Fredo sampai. Sebenarnya benda tu kita kena ubah lah kan. Pada aku kepada orang-orang yang tengok, kadang orang cakap dah tak ngam ke, dah tak baik ke. Dia bukan tak baik. Sebenarnya okey je. Kehidupan tu dah lepak je semua, santai. Kadang-kadang business sama-sama gini. Tak, maksud aku kehidupan tu dia dah, kita kena sentiasa ada anjakan paradigma lah. Kalau macam stagnan macam tu je, susah nak survive juga. Begini. So Homeboys. Homeboys. Ketika sebelum sampai ke Homeboys ni, ketika Sayan beralih ke Bosku, apa penerimaan kau? Sayan ke Bosku, kepada dari Sayan Sayan ke Bosku kan? Tak kisah, Sayan punya family dari Sayan ke Bosku, aku cakap first kan Bosku kan betul-betul 7 orang je kan. 7 orang je yang masuk, yang lain ada lagi. So aku cakap kalau kan dari Sayan kan sebelumnya. Macam Sayan family. Sayan family lah. Dia macam ada Hawkeye, ada siapa lagi, Fix, ada. Penerimaanku, aku kan tak terlampau into juga, terlampau dari management, dari apa. Aku cakap go on je lah. Dan salah satunya sebab aku nak terlampau masuk campur sangat pasal apa yang top management apa yang berlaku di atas, aku nak tahu. So je lah tim Bosku. Dan ujung-ujungnya tim Bosku famous gila tu, prime dorang. Ada tim Bosku lah. Tim Bosku lah kan prime betul kan. Tim gila-gila jadi orang jawab mana-mana je mana-mana je Bosku, mana-mana ni je event Bosku. And then Bosku start bila Fredo ke PUBG. Bosku dah mula kena cari satu ramuan baru. So Bosku ke Homeboys, apa komen kau? Bosku ke Homeboys, aku nampak dari rebrand kan. Sebab aku pun tak suka nama Bosku tu. Kenapa nak terlampau kampungan ni bilang. Kan kalau orang Sabah kan, Ina bos, terlampau selalu baru dengar. Kenapa mau pakai nama Boskur ni? So aku cakap kena cari something yang global lah. Global, sebab kau mau represent kau mau jadi corporate company lah. Nampak kalau orang nampak something Boskur, nanti orang cop kau ni Najib ke apa? Kau ni penyokong Datuk Seri Najib. Datuk Seri Najib ke atau apakah? Dan bila tertukarnya kepada Homeboys tu, aku nampak lah Homeboys ni nampak nama-nama style kan, macam urban. Dia lebih kepada millennium. Millennium, nampak nama-nama macam anak muda apa, mewakili anak muda. So aku nampak lebih proper lah bagi aku lah, bagi orang lain tak tahu. Tapi kau happy lah. Happy. Sayan
Daripada anime pergi ke Bosku. Sabahan pergi ke Homeboys. Lebih berapa lah. Oh, okay. Sebab yelah, ramai orang tak faham. Dia orang cakap macam, Bosku ni Najib ke kan? Aku selalu terangkan, dia sebenarnya kawan-kawan kita ramai yang dari Sabah. Sabah selalu cakap, bos, why not bos? Macam mana bos? Go when you Bosku. Baiklah Bosku. Ask. Okay, Bosku. Itulah cakap, kalau nama tu kan macam tak relevan bah. Betul. Macam, kau ni kenapa nama Bosku? Nama komponen nama Bosku kah? Baik. So, dah okey lah. Bukan mau cakap apa dah okey ke apa Bosku, tapi less better lah nama Homeboys kah atau nama apakah yang tak ke niche, terlampau niche market lah. Niche market, Okay. So peralihan daripada Bosku ke Homeboys tu, kau antara orang yang menerima lah. Senang cakap, kalau atuknya ialah Sayan, bapaknya ialah Bosku, ini anak pertamanya lah Homeboys. Sebab even aku dalam family Bosku pun kan, even aku di family Bosku tu, orang dah accept pun aku sebagai Bosku. Sebab Bosku ni orang Malaysia ni dididik, dijinakkan dengan ada didoktrin. Di macam orang fikir ada 7 orang je Bosku di dunia ni. 7 Bosku family. So gitulah. So maknanya bila family ni 7 orang tu dia memang dia 7 je. Jangan ada anak, jangan ada bapak, 7 lah. Okay. So maknanya bila ke Homeboys ni dia lebih kesamarataan, dia lebih equality, semua orang akan being part of okay, aku Homeboys, aku ni Homeboys, ni Homeboys family. So maknanya penerimaan tu lebih general lah. So kalau orang cakap pasal 7 Bosku ya, kita tahu ada 7 OG je. Yang tak payahlah ada lain, 7 OG cukup lah. Yang lain semua jangan Bosku lah. Legend lah, cukup lah 7 legend tu orang kayak. Betul. Terus ada orang berjeduk-jeduk kan, 7 Bosku. Confirm sudah di TikTok ni. Tahu sudah. Okay, macam bila beralihnya ke Homeboys kan, kehidupan tu lebih, dia tak adalah structured, tapi dia lebih macam kau kena faham ni branding, kau kena faham, kau tak boleh macam main-main lembik, kau tak boleh macam malas lah. Apa kau rasa sebenarnya? Adakah ni memang, aku cakap, kalau aku lah, for me it's better lah. Sebab kalau kau cakap kalau kau nak boleh ikut benda ni, kiranya kau akan ketinggalan zaman nanti. Aku ni kira keras lah. Tak, aku kira macam garang sangat ke? Tak lah, okey je. Okey je. Garang macam mana garangnya? Dia ada garangnya. Dia macam mana cakap? Bila kau nak ikut structure tu, kiranya nanti kau akan ketinggalan. Kau percaya cakap aku? Kau akan ketinggalan dengan benda-benda yang akan incoming lah. Bila kalau follow structure-nya, kau follow jalannya, apa yang Homeboys ni buat, kau percayalah cakap aku, nanti kau akan catch up, sentiasa catch up. Contohnya stop streaming kan, apa yang kau nak buat? Apa yang kau nak buat gitu, apa yang kau nak buat gini, apa. So dia membantu bah. Dia sebenarnya kan, dia apa yang pro-nya bila tak ada MG ni, kita akan sentiasa try and error. Kita tak akan rasa selesa, kita tak akan rasa macam aku buat relax sudah kan, duit masuk tiap-tiap bulan. Tapi bila tak ada MG ni, aku nampak semua orang start macam fokus. Yang stream akan fokus di stream, ikut time, stream 5 orang. Dah tak ada stream macam seorang, tak ada. Kalau dulu kau pasal nak kau tak nak stream kau lah, aku stream semua. Macam sekarang kalau kau tengok, dia ada gang yang stream serentak. Betul, macam 7 GL lah, terus 5 main lah. Terus main 5. Lepas tu ada yang buat brand betul-betul. Kan, fokus brand betul-betul. Dari segi marketing betul-betul. So aku nampak ada kebaikan lah sebenarnya dalam bergeraknya kita ke satu fasa yang baru. Okay, so, aku mau tanya lah pasal ML lah. ML dengan PUBG kan, streamer ML dengan PUBG. Kenapa kau rasa ML sekarang ni agak merundum lah dari segi view? ML merundum? PUBG view PUBG merundum. Daripada orang-orang content creator PUBG bah. Diorang rasa ramai lah aku jumpa kan. Kenapa view PUBG menurun? Bagi kau lah, aspek Mount Tencent nampak kan? Okay, dia macam ni Bong. Sebenarnya kenapa PUBG ni menurun lah. Dia suka atau tak, memang kena akui PUBG tengah menurun. Dia satunya ialah di mana liga tu dia dah mula elite. Elite maksudmu? Dia dah fokuskan kepada tim yang memang structured, betul-betul structured je. Kalau MLBB, dia still ada community base. Dia still memandang orang-orang bawah. Dia bukanlah PUBG tak pandang orang bawah. Tapi kalau kau tengok mana-mana tournament, ML ni senang sebab 1 lawan 1. Tim Ombong akan lawan tim Daddy Hood. Dah cukup. Ya. Betul tak? Kalau PUBG ni kau kena tengok 20 tim. Kadang-kadang tim kau tusun kau, mampu kau sana lah.
Kau tak tahu nak catch up mana satu kan. Tapi sebenarnya kalau katanya aku, diorang kurang develop di akar umbi lah. Macam mana MLBB punya ekosistem ni, diorang ada development, diorang ada community hero, diorang lebih tap kepada user community. Kalau PUBG dia lebih kepada corporate ataupun elite-nya level lah. So tu pendapat aku lah. Kalau pendapat kau? Pendapatku sebab daripada dia begini, dia salah satu sebab kenapa stream tu naik dia sebab daripada content creator tu sendiri juga. Contohnya kita tengok content creator di MLBB, nombor 1 siapa? Solos. Nombor 2 siapa? Sofian. Nombor 3 siapa? Dah. Omah kan senang cakap Omah. Contohlah kita ada 7GL lah. Contohlah kita 7GL kan. Kita antara line up di MLBB bersatu buat konten, kasih relevant tu game kasih bersatu. Tapi kalau di PUBG kau tengok, dia sendiri-sendiri dorang buat konten sendiri, dorang tak bersatu hati untuk kasih naik tu game. Betul. Bila dorang nak buat tu benda, dorang kerasa, dulu aku nampak Nur, Icha, dorang buat konten sama-sama, San dorang buat konten sama-sama, macam San dengan Mispa. Siapa lah. Tapi dulu aku tengok PUBG bersatu lah dalam buat konten kan. Tapi sekarang dorang macam mau tu solo squad apalah. So macam lama-lama benda tu boring. Nak tunjuk power sendiri So benda tu boring sudah Sekarang percayalah cakapku, scream doang dorang Scream. So dia dah tak ada macam King of Livik, dah tak ada. Dia orang nak buat konten tu. Dia ada konten tu di dalam PUBG tu. So kalau di MLBB lah, kami sama Solos kan. View pun seronok cakap. Main 5 tank, kami main 5 tank. Boom, 5 match. Dia kena ada konten yang by request juga. So maknanya korang memenuhi demand lah. Kan, memenuhi demand tu. So untuk buat kau tengok YouTube Solos tu sentiasa update dengan MLBB. So game tu orang akan menjadi macam aku nak jadi macam Solos lah. So orang akan jadi pro player dulu. Betul. Dia akan ikut benda-benda tu. So MLBB dekat pro scene dekat MPL tu akan naik view-nya sebab apa? So orang menjadi macam Solos lah contohnya. Jadi so okay, bila cerita pasal Solos, kau pun nampak ada sosok tubuh seorang Solos dekat ruangan ni lah kan. Wow. So dia memang dia macam ni tau. Ramai orang cakap aku Daddy sudahlah, ni semua marketing. Sebenarnya jujur ni bukan marketing sebenarnya. Benda ni perbincangan aku Solos. Kau pun ada, kau pun ada dekat Jakarta kan. Solos tanya perlu ke dia masuk pro scene ataupun boleh ke dia masuk pro scene di sudut perspektif kau sebagai orang yang kau melihat Homeboys ni dari lahirnya Homeboys ni. Dari Homeboys tu kalau kita cerita dia janin lagi. Kau dah nampak Homeboys ni. Aku okay lah gini. Bagi aku Solos masuk Homeboys ni first dari last season. Kalau kamu perasan last season Solos kuat betul main rank. Aku tak tahu kenapa macam kick sampai lepak pun tak mau lepak, yang macam main game terus. Oh ya. Maknanya dia betul-betul jiwa game jiwa game. Aku cakap kenapa dia kick kau kenapa? Kau kick kau apa los? Macam cakap kick kau apa macam. Dia main terus sampai tengah lepak main game last season lah. Lepas tu dia cakap tak tahulah bang, aku sekarang tengah kick main game ni macam. Maknanya cakap tak tahu aku Steam dia datang. Steamnya datang last season. Dia cakap aku tak tahu, aku rasa macam tambah jago sekarang. Semua pro player aku jumpa di MPL team, MPL pro player dia jumpa di rank kan. Dia boleh tabrak semua, dia cakap. Boleh bantai lah, maknanya dia boleh bagi saingan lagi. Walaupun dia lah. jarang main sudah cakap, dia boleh bagi saingan, dia boleh melawan lagi lah, walaupun dia sudah lama tak main di rank-rank, orang cakap macam lawan-lawan pro player gitulah. Dia selalunya kami main sama 7GL je kan. Kalau kami main 7GL pun mana pernah serius. Betul. Lepas tu dia cakap dia boleh bagi saingan. Dia cakap mungkin kalau aku training sikit ni mungkin aku boleh jadi pro player lah. Dia cakap gitulah. Lepas tu tiba-tiba kan kau cakap tim kamu buat tim MPL season ni, tim ML yang serius lah. Betul serius solid. Sebelum ni dia nampak dia macam mungkin dia nak sampai berminat lagi, mungkin kau tak pernah anggap serius kan. So mungkin kali ni dia lebih berminat sebab kau nampak lebih serius, sebab kau ambil tim Indonesia gitu. Play Indo. Sebab
sebab itulah membuat dia mungkin tertarik untuk masuk MPL. Oh, okey. Sebab ramai yang tak tahu Solos ni antara player yang di offer untuk bermain di luar. Solos, Fredo kan. Solos ni di offer, tak silap aku Onyx pun ada offer dia dulu. Banyak tim yang offer dia tapi dia tak pergi. And kali ni dia nak kembali lah ke dalam industri. Tapi kau bayangkanlah kalau tiba-tiba dia champion M5 kan. Uish. Homeboys dia macam tapi tak mustahil tu sebenarnya. Kalau lah kau bayangkan je lah, aku tengah bayangkan kita champion season ni. Aku tengah bayangkan benda tu hari-hari. Aku doa hari-hari. Aku rasa macam aku rasa inilah masanya kot, InsyaAllah dengan persediaan. Minta doa je lah orang cakap. Permudahkan semua. Dari segi persediaan, dulu orang cakap Homeboys tak serius. Aku dah, orang belum announce lagi, aku dah start bawa budak-budak tu datang Malaysia. Dale, Barbosa dengan Warlord. Kan? Sampailah Solos ada. Kau tengok training Solos? Tengok. Komen kau pasal latihan yang dia masuk? Power. Serius. Satu je aku cakap power. Walaupun dia lama tinggal. Aku tanya lah, hari tu kan ada tournament dekat pit stop kan. Aku jumpa macam Ripo, aku jumpa macam si Zaid, ramai Yamski. Aku cakap pula, kau tengok Solos, kan orang selalu jumpa di rank kan. Diorang cakap lah, Zaid cakap, Solos masih power, even soal lama nak main. Dia cakap begitu. Maknanya even pro player zaman now ni pun. Dia cakap skill OG tu ada, dia cakap. Dan Solos ni kau tahu juga kan, dia kan seorang yang gifted lagi. Dia gifted dan dia ada, sebenarnya dia ada otak. Dia bermain dia bermain secara stats, statistik. Kalau aku memang tak ada otaknya main lah. Macam masuk terobos. Kalau dia aku nampak lah dari segi macam shot call yang diterima, dia akan bagi tahu, dia akan respon. Okay, ni boleh. Item aku tengah sekejap, belum lagi 300. Flicker lagi seminit. Dia kan ada Dota dulu, so dia even dia salaman nak main dekat competitive scene, dia masih boleh catch up lah. And even Dota pun sebenarnya dia power lagi kan. Dia masih lagi kerap bermain Dota. Kadang sebab apa aku tak relevan dekat pro player. Kalau aku cakap, sebab aku tak boleh catch up meta tu. Even dari meta flame shot tu, dari meta tank pergi meta flame shot tu, aku tak boleh adapt. Bayangkan je lah. Lambat. Tapi Solos dia power, dia boleh adapt meta tu laju. Laju gila. Salah satu sebab apa kebanyakan pro player tak boleh sustain di pro scene sebab diorang lambat catch up perubahan meta tu. Meta. Atmosferanya tu dia tak boleh sesuaikan lah gitu. Okay. So macam line up MPL untuk season 11 ni pada kau pada pengamatan kau, adakah ini quite promising? Ni lah promising ni. Start kau jambil ni. Kadang hari tu kau ada pernah juga yang kau try out juga? Try out yang aku masuk line up tu season lepas. Season lepas kan aku masuk? Season lepas aku try out. Tapi kalau saing baru cakap lambat adapt kan. Aku kalah saing dengan siapa? Zakus dengan satu orang lagi. Expedia. Kalah saing orang cakap dorang lagi jago. Lepas tu aku selalu scream jumpa dia ni. Siao dia ni. Bawa tangkap dia ni. Aku kan main Roma kan. Bawa tangkap dia ni siao betul. 4 kawannya rata, dia masih hidup lagi. Dia positioning dia power lah. So dia jago lah. Aku nampak lah kelainan kan. Memang betul-betul lain tau sebenarnya. Bila kita suka atau tak, kita kena akur juga yang diorang ada satu mekanik yang lebih daripada kita kan. Dari segi position, aku tengok dari segi diorang punya, dia macam ni tau. Dia tahu dia confirm mati, dia tahu dia confirm escape. Itu aku nampak sebenarnya. Dan dia tahu cakap tak payah masuk, aku mati. Aku mati ni ada benda yang kita akan dapat lah macam tu. So maknanya kemasukan Warlord ni antara promising move untuk Homeboys lah. Warlord. Aku rasa Warlord. Barbosa aku tak pernah tapi Barbosa jago. Tapi yang membuat promising tu Warlord lah. So aku pernah lawan dia. Kau pernah lawan dia lah? Banyak kali kan jumpa dia Renki Sena. Dia scream sama dia. Geramnya aku dia ni. Dia terus gendong lah. Geramnya aku. So maknanya bila masuknya Warlord ni yelah kita punya masalah mid. So position Solos di goal lane ni pun agak dia teratur lah kan. Betul tak? So tak adalah orang nak gang. Sebab kenapa orang senang rotate? Sebab mid dia problem. Betul tak? Mid. So maknanya bila Cuma Romo lah yang buat bila mid dia okay, aku rasa dia ada benching.
Macam senang lah. Adventure. Advantage. Advantage. Adventure lain. So advantage lah untuk dua-dua side lah. Betul. Macam 3 ni lagi, adakah diorang masih relevan dalam pasukan? Anep, Chibi dan juga Ipan. Still relevant lah. Kalau aku lah, for me, diorang still kuat. Dengan datangnya 2 tim ni yang membawa benda baru, macam info-info baru. Sebab sebelum ni diorang terstack bah. Dia macam ada limit diorang. Oh, stuck kat situ. Stuck. Macam diorang boleh pergi lagi ni, tapi ada benda yang stuck diorang. Macam mungkin kurangnya info-info baru kah, cara-cara bermain baru, macam cara flanking apalah yang kurang sama diorang. Tapi disebabkan ada 2 orang baru ni, dia bawa satu benda baru lagi yang rotation dia lain. Rotationnya lain. Dia punya pick off dia lain. Aku nampak lah pick off dia memang lain gila lah. Sekarang punya style of pick off. Lepas tu diorang macam ni oh. Diorang ada satu 3 orang baru ni. 3 orang. 3 Mas baru lah dia orang bawa dekat Homeboys ni gitu. Sebab dulu Homeboys ni dia terkenal dengan panic bila kena surprise pick. Contoh macam Ciku keluar Minotaur tiba-tiba kan. Apple kena main Kadita. Homeboys tak ada Kadita tau. Sekarang Homeboys ada Kadita. Terbagi tahu pula meta. Dulu Homeboys memang tak ada Kadita. Betul. Sekarang dah ada lah, alhamdulillah. Ada Kadita dulu, satu kali keluar apa? Oleng. Aku tengah nobar lagi tu. Apa ni? Tapi season ni Homeboys siap main, kau tunggu aku nobar terus. Nobar sama-sama kita. Confirm Confirm nobar. So kau tahu tak yang Homeboys akan ada Flame Boys dalam pergerakan? Tahu. So aku sudah join. Sudah join Sudah join grup tu. So kepada yang tu kamu join tu, dia macam Ultras kan dia apakah? Dia macam Ultras, dia macam lebih kepada penyokong-penyokong yang akan lebih tahu awal lah. Macam Homeboys nak restock, Homeboys ada player baru. So contohlah aku orang biasa ni, kalau aku join Flame Boys, aku orang normal yang macam supporter Homeboys biasa lah, tapi aku join Flame Boys. Apa benefitnya aku dapat? Sebenarnya kau akan jadi satu orang yang lain. Kau akan ada macam kita akan ada juga open day, macam ada jugalah. Lepas tu dia macam ada gathering. Ada gathering juga. Lepas tu lebih dekat dengan kita. Sebab aku pun dah tak terlalu online, macam streaming aku dah kurang. So aku banyak jadi orang dengan community lah. So that's why aku wujudkan Flame Boys ni. Sebab kalau semua orang nak masuk Homeboys, susah juga kita nak recognize mana satu fans, mana satu memang dalam family. So aku wujudkan Flame Boys ni. Tapi okey je ada Flame Boys. Macam tiba-tiba ada jom kita konvoy ramai-ramai naik motor, budak-budak motor kan. So maknanya Flame Boys ni dia bukan sekadar penyokong lah. Dia banyak benda, banyak benda yang best lah dekat Flame Boys ni. Untuk sini sebenarnya tak ada sosok seorang Ava. Ava Gaming. So macam mana pendapat kau bila the return of Ava yang penuh dengan story? Ava yang kenal Ava dari season berapa lama sudah bah? Lama. Aku antara salah satu tim sama dia yang pernah banyak kali menang sama dia. Betul. So, dia seorang pemain yang bagus tau. Dia pemain yang bagus. Dan dia Kang Story Kang Galau. Kang. Dan for me Ava masuk Homeboys membuatkan dia comeback lah kiranya. Dia membuatkan tim e-sport tu mungkin lebih kuat. Sebenarnya ramai orang tak tahu yang kemasukan Solos, Dale, Barbosa dan Walot ialah hasil daripada perbincangan Ava dengan pihak-pihak yang sepatutnya. Macam Solos dia bincangkan Solos sendiri, dia bincang aku and approve. Barbosa pun sama, Dale pun sama, dan Walot pun sama. So Ava ni orang tak nampak dia sebenarnya seorang orang yang banyak bagi impact kepada Homeboys 2023 lah. Dia pun selalu cerita-cerita dekat aku apa yang patut buat, apa yang gini buat. So dia orang yang selalu keep updating bahasa. Dia pokoknya anak e-sport habis lah. Kalau anak e-sport, kalau orang cakap anak e-sport dia lah. Dia anak e-sport lah. Sebab dia merangkumi semua tau. Even PUBG pun dia cakap aku apa? Okay, Masa kan PUBG sekarang tengah tak berapa okey kan. Jadi dia cakap aku tak boleh macam ni. Ini akan merosakkan apa kita punya performance gini kan. So aku rasa aku nak kena bincang dengan Noki macam mana. So dia bukan sekadar MLBB sebenarnya Abah ni. Dia memang e-sports punya ni. Betul lah, aku cakap dia anak e-sport habis lah. Kalau kamu cakap cerita pasal e-sport dia lah. Dia buat event pun power.
Betul tak? Betul. Ramai orang tak tahu dia sebenarnya Kang Event juga. Kang Event. Kalau ada orang-orang buat tournament, kau Roger je apa? Dia boleh buat production juga. So ketika Ava duduk, kalau kau tengok sebenarnya dalam gambar ni pun dia ada position yang real position lah. Dia antara Ava je lah. Ava dengan Solo. Sebenarnya orang tak nampak. Apa yang kau nampak? Position apa? Tak apa. Ini semua yang faham kod je dia akan faham kenapa. Dia ada protocol of position. Okay. Dia orang yang faham dia akan faham. Macam tu. Sebab yelah kita kalau kerja di organisasi ni kita kena ada kenapa dia duduk sini? Kenapa, dia ada kod dia yang tak boleh diungkai lah. Dia tak boleh dirungkai macam betul. So faham. Kembalinya Abah selepas direhatkan. Kau rasa okey lah? Okey je. Satu impact lah. Bagi aku dia akan memberi impact yang besar. Dia lama cuti, mungkin dia tengah analisis kan. Mungkin dalam sepanjang dia cuti tu kimak comeback lah aku ni bilang. Betul-betul comeback lah. Dia mau comeback terus faham. Wow, betul kan. Nak bagi dia betul-betul kasih faham. Okey, kita dah berada di minit-minit terakhir lah kan. Okey, Ombong Haha. Sekarang OH World. Kenapa OH World? Kenapa kau tak buat brand Haha Esport ke? Haha Zone Merchandise ke? Kenapa OH World? OH World. Apa biggest reference kau dalam kau buat brand? Biggest reference maksud tu? Siapa orang yang kau pandang? Antara orang-orang yang kau pandang, mesti kau ada 2-3 reference atau 5-6 reference yang kau pandang untuk kau buat brand. So siapa yang kau pandang dan kenapa, apa direction brand kau untuk OH World ni? Okay, apa yang aku pandang first ialah Homeboys. Aku nampak Homeboys dan juga SVG lah aku rasa. Daddy Hood punya brand lah aku nampak kalau local lah. Tapi kalau international aku nampak X-Large. X-Large lah. Sebagai brand yang kau jadikan reference lah. Dulu aku mau buat nama X-Gang. Dan aku cakap nama tu macam Sexual. X-Gang macam tak tahulah. Tapi aku cakap X-Gang style. Tapi mungkin sebab ada terlampau nampak dia ada identiti bah. Terlampau nampak X-Large tu. Okay. So aku pilih lah OH World. Kau pun cakap ambil lah OH World, tanda seru tu. Macam fuck you gitu. So kau jadikan Homeboys ni pun part of reference. Daddy Hood pun is part of reference. So benda tu drive kau, direction brand kau nak macam mana? Kau nak market yang macam mana? Macam aku skateboard, motor. Aku reference ku dari dulu bah aku even dari berapa umur gua. So aku minat sudah ke arah fashion, ke arah streetwear ni. So aku mau apa yang aku lalui tu aku mau ceritakan dalam OH World tu. Aku mau orang-orang even umurnya berapa pun sudah boleh style. Even orang pergi kelas tu semboy dinampak. Ya sebab kamu handsome boy. So kenalah dengan betul. Kenapa aku nak tipu? Kan? Okay, aku tanya satu soalan. Okay, apa? Antara streamer yang paling handsome kau rasa di paling bukan paling handsome lah, paling style lah kau rasa dekat yang dekat scene Malaysia ni, siapa paling style kau rasa streamer? Maksudnya dari segi pemilihan pakaian? Ya. Okay. Yang paling style. Streamer. Jangan masukkan aku lah. Ya. Aku rasa kau je. Yang faham barang. Kan, yang faham barang. Obot faham barang. Okay, Obot pun faham barang. Siapa lah? Aku lah, cukup lah. Aku sudah lah. Engkau je lah. Sebab gini. Dia bukannya sebab engkau ni anak buah aku ke apa tak tahu. Tapi engkau faham. Contohlah. Dia kau faham tau. Contoh bukan aku nak cakap aku bagus tak. Tapi aku kan sentiasa belajar pasal barang kan. Belajar pasal streetwear, fashion dan sebagainya. Dan aku pun bercampur dengan di kalangan orang-orang yang menggerakkan streetwear kat Malaysia ni. So aku suka je yang antara yang faham barang. Ada lagi yang faham. Tapi diorang tak betul-betul into. Yang nampak Instagramnya style. Yang style identity. Identity nampak yang dia ni gitu. Akulah. Engkau lah. Bangga aku je. Kalau aku dulu aku nampak either Zain ataupun Obot sebenarnya. Engkau memang top rank lah, top 1 lah kan. Antara batch 2 ni lah. So Suncon tak? Suncon dia bukan tak tau. Sanuk Ajiji ni dia bukan tak. Tapi dia belum berada di satu liga yang di mana
Dia lain liga kah? Dia lain liga. Dia gini okay, dia macam ni. Kau kena faham macam ni, Bong. Diorang kena pakai trend. Faham? Kau tak perlu pakai benda yang trend, dia akan jadi trend. Oh, gitu. Kau faham tak maksud aku? Faham. Aku faham. Faham tak maksud aku? Okay. Orang akan pakai, okay, trend. Contoh trend orang akan pakai dang panda, betul? Betul. Tapi kau still tengok colorway Brad antara colorway yang baik. Chicago antara colorway yang baik. Betul. Faham tak? Betul. So itu apa aku nak sampaikan lah. Faham. Dia macam ni. Dia dalam konteks fashion lah. Dia benda ni dynamic tau. Kita tak boleh cakap orang ni tak fashion, orang ni fashion. Tapi dari perspektif aku, sebab kau tanya aku lah, siapa yang kau nampak style, aku memang nampak kau je. Okay, terbaik. Itu je aku tanya. Itu je. So benda tu lah. Benda tu aku nak bagi tahu. Sebab tak adalah, bukanlah Solo tak style. Solo pun style kan. Kalau kata Chibi pun style kan. Diorang ni semua pun style lah, ada style. Noki pun style. Tapi dia ada orang yang kena follow the trend baru style. Ada orang yang tak perlu follow trend pun dia akan jadi style. Dia macam style lah orang ni. Orang mau jadi macam dia, gitu kan? Contoh siapa? Daddy Hood kan? Betul tak? Suka atau tak? Kau tengok gambar-gambar belakang ni. Suka atau tak? Betul. Kenapa macam kena je? Macam tu lah contohnya. Macam tu. Jadi tapi ada orang beli barang-barang mahal-mahal full set. Tak jadi itu. Dia tetap akan nampak. Kau pakai LV daripada atas sampai bawah pun kau tetap nampak tak boleh. Betul. Tapi ada orang dia pakai barang-barang biasa je, simple. Kenapa style dia nampak? Ada orang begitu kan? Ada, betul. Dia sebenarnya dia dari segi apa tahu, dari segi pembawakan lah. Pembawakan orang tu sendiri. Mungkin ada aura di badannya kat apa. Betul. Benda tu tak boleh dinafikan lah. Kan? So Omoaha OH World X ni kau akan go lebih besar. Sebab aku pun dah tengok beberapa template kau keluarkan. So aku nampak lah kau boleh bersaing. Alhamdulillah. Dan kau seorang yang hustle lah sebenarnya. Pada aku kau seorang yang hustle. Kenapa kau tahu kenapa aku cakap kau hustle? Ketika bosku dia terkenal dengan 7 orang. Kau datang, kau buktikan. Lah batch 2 kah? Batch 2 kan? Momen-momen batch 2 dalam stress kan. Ketika semua brand buat brand, kau datang, okay, aku kena juga. Macam mana pun, cepat atau lambat, aku kena jalan. 2 atau solo, aku kena jalan. Macam tu. So maknanya kau seorang yang sangat hustle dan kau tahulah apa direction kau untuk bergerak. Thank you to streaming industry juga lah. Sebab dia bagi aku kenal circle-circle lain. Dia kan orang kan tak ada title streamer tu. So orang label aku sebagai seorang streamer untuk berkawan dengan streamer. So orang ada kawan streamer baru kan. Contohnya. Dan orang buat macam streamer industri ni buat aku macam kenal lebih ramai orang bah. Lebih dia ni kau dikenali dan kau mengenali. Gitu. Okay. Connection, new connection lah orang cakap. Banyak connection. Networking baru. Okay. Thank you to streaming industry lah. Okay, pendapat jujur kau dari sudut perancangan seorang Daddy Hood di Homeboys ni, pendapat peribadi secara jujur. Perancangan maksudnya macam mana tu? By this year aku banyak fokus kat e-sports. Yalah, itu siap lah aku rasa. Homeboys ni salah satunya, dia kalau kau cakap relevant, either menang atau tidak, dia sentiasa ada fansnya tersendiri. Dia macam MU lah, mau kalah ke apa kan, dia Chelsea. MU bukan. MU lah dia tanya. Dia ada fansnya tersendiri. Even ada haters ramai ni, dia ada fansnya tersendiri. Tapi kalau dia champion lagi, mungkin dia jadi akan, lagi wow. Dia Malaysia ni akan lagi fenomena. Lagi ada solo stick dalam, ada siapa lagi? Barbosa, Warlord, Del. Dia akan buat macam gila sikit lah mungkin. Betul insyaAllah. Dia akan the next fenomena. Macam banyak lagi benda-benda yang akan berlaku lah kalau Homeboys ni champion di e-sport. Sebab kalau segi production, segi merchandise, segi apa, semua sudah proven. Even kau tengok sekarang ni macam quality ni macam quality dalam TV orang. Bukan kurang berat. Kalau kau tengok dia punya quality video lah. TV pun beli. TV pun cari kita. Itu masalahnya tu. TV pun cari kita. So dari segi-segi situ, dari segi talent agency, semua banyak brand-brand yang cari Homeboys melalui talent, melalui Homeboys.
Even kalau kau tengok baru-baru ni event sama Mas tu sukses. Alhamdulillah. Big things lah. Orang cakap big macam things happen lah. Big event pun boleh handle, itu boleh handle. Tapi salah satunya ni lah e-sports lah. E-sport tak ada lagi dia punya KPI bah, dia punya paling tinggi. Dia punya benchmark tu masih di bawah. Dia yang lain semua tinggi sudah. So kau sekarang ni aku nampak dengan kau punya, kau masuk ni kau cakap okay, kita fokus e-sport. Kau nampak lah, kau fokus e-sport. Selalu aku cakap benda tu is a good thing lah. Sebab itu yang masih di bawah. So kalau dia naik sama rata semua, solid lah. Solid wood lah. Solid. Okay. So insyaAllah Ombong Aha, terima kasih kerana sudi datang. Fahri satu benda yang aku bangga, kau pakai nama Fahri lah. Alright, insyaAllah. Okay. Jumpa lagi. Teruskan menjadi orang yang baik, orang yang bagi inspirasi kepada ramai orang. Thank you tak so ramai much. orang tahu sebenarnya Ombong Aha sangat menjaga solatnya. Astaga. Tak betul. Benda ni kita kena bagi tahu. Sebab kadang-kadang orang cakap apa, okay, kau ni enjoy lah hidup kau 24 jam. Sebenarnya ada benda yang kita tak perlu tunjuk. Betul. Amal jariah kita. Kita punya apa, kalau kita derma tangan kanan tangan kiri tak perlu tahu pun sebenarnya. Betul. Tapi benda ni bukannya aku nak suruh dorang ni terlampau mengagungkan. Tak. Cumanya perspektif tu dorang kena ubah. Kalau bila diorang tengok engkau marah, dia bukan yang kau sebenarnya. Betul. Kau sebenarnya seorang yang jaga juga adab. Ambil yang baik, jangan. Jangan. Kalau kita tak boleh cakap benda yang bagus, kita tak payah cakap. Betul. Tapi kalau kita ada benda bagus yang nak cakap, kita cakap lah. Bagi tahu lah. So Ombong pun pernah juga terbaring. Pernah juga terlentang. Pernah juga ke bawah, pernah juga ke atas. So setiap orang ada warna-warni dalam kehidupan Bong. Semua tu mematangkan dalam kehidupan. Tak pernah menyesal Tak pernah menyesal sepanjang streaming ni. Kehidupan dalam kehidupan kau lah, konteks kehidupan ni. Menyesal ada. Kadang-kadang ini lah, sambung lagi. Habis lagi. Sikit lagi boleh? Kalau aku lah, aku cakapkan kenapa kita perlu menyesal? Sedangkan kita kena lalui penyesalan tu untuk lebih matang dan lebih berpengalaman di masa depan. Betul. Sebab itu semua masa lalu, biarlah masa lalu lah orang cakap. Kita kena gerak ke depan juga. Kita tak akan sampai ke satu garisan penamat kalau kita tak lalu track tu. Kan? Kalau track tu kita tak lalu, kita tak akan sampai ke garisan penamat. So kalau kau cakap hidupmu, kau anggap penyesalan tu selalu benda yang menjatuhkan kau, macam menyesal terus kau nak move on. So kau akan di situ terus. So aku anggap penyesalan tu, kenapa aku cakap tiada penyesalan dalam hidupku, sebab aku anggap tu semua pengalamanku je lah. Warna-warni kehidupan nak menuju ke seorang Ombong Haha. Betul. Alright, insyaAllah. Okay Ombong, aku doakan kau semoga terus berjaya. Sama parent kau sentiasa sehat. Amin. Melihat kejayaan kau. InsyaAllah, mudah-mudahan. Lagi sekali Alright. Mantap. Close the door. Nak pergi ambil barang.